Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Ogos 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Ami. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini tampil di kaca televisyen bagi memaklumkan dia masih lagi mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Perutusan khasnya yang disiarkan secara langsung tengah hari ini turut disertai 9 orang menteri kabinetnya. Namun saya juga sedar bahawa kedudukan saya sebagai Perdana Menteri seringkali dipersoalkan. Maka saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya akan menentukan keabsahan saya sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Suatu usul undi percaya kepada saya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang pada bulan September. Muhyiddin juga memaklumkan dia telah menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa dia mempunyai surat akuan sokongan daripada ahli Parlimen. Dalam pada itu, Muhyiddin mendakwa kemelut politik yang berlaku dicetuskan oleh pihak yang cuba mengambil kesempatan. Saya tahu bahawa mereka kurang senang dengan ketegasan saya untuk tidak melayan beberapa tuntutan mereka, termasuklah desakan supaya saya mencampuri urusan mahkamah untuk membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Sementara itu, Blok Pembangkang Sebulat Suara menyatakan pendirian untuk tidak menyokong kepimpinan Muhyiddin Yassin. Perkara itu dinyatakan dalam kenyataan bersama Pakatan Harapan, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Parti Sarawak Bersatu PSP dan Blok Bebas. Dalam kenyataannya, kumpulan itu berkata, agak mustahil Muhyiddin masih mempunyai sokongan majoriti selepas pengumuman penarikan balik sokongan sejumlah ahli Parlimen UMNO semalam. Dalam pada itu, Parti Pejuang, Parti Muda dan Parti Warisan turut mengeluarkan kenyataan berasingan yang menolak kepimpinan Muhyiddin. Jika kesemua ahli Parlimen Pembangkang sepakat menolak Muhyiddin dan Perikatan Nasional, Blok Pembangkang mempunyai 105 anggota Parlimen. Digabungkan dengan 11 anggota Parlimen UMNO yang menarik sokongan kepada Muhyiddin semalam, gabungan ahli-ahli Parlimen ini mempunyai 116 kerusi dalam Dewan Rakyat. Berita seterusnya dibawakan khas oleh Good Morning Jisha. Walaupun tidak dinyatakan secara jelas dalam perutusannya hari ini, nama kenyataan Muhyiddin mengenai campur tangan mahkamah dipercayai ada hubungan dengan sekumpulan ahli politik yang dikelar kluster mahkamah. Bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini secara sinis berkata mereka perlu membodik Perdana Menteri jika mahu kes digugurkan dan bukannya menarik sokongan. Najib yang berdepan kes penyelewengan dana 1MDB berkata, dakwaan Muhyiddin Yassin bahawa ada pihak mendesaknya supaya campur tangan urusan mahkamah satu pembohongan. Terdahulu Muhyiddin mendakwa terdapat pihak tertentu yang kurang senang atas ketegasannya untuk enggan mencampuri urusan mahkamah. Tindakan itu bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Beberapa pemimpin UMNO yang tegas mahu menarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin sering dirujuk sebagai kluster mahkamah kerana berdepan pertuduhan di mahkamah. Beberapa ahli Parlimen Pembangkang mendesak Muhyiddin untuk segera membuktikan majoritinya melalui undi percaya di Dewan Rakyat. Ini berbanding mereka terpaksa menunggu sebulan lagi sehingga sidang Parlimen yang dijadualkan pada September. Dalam ciapannya di Twitter, ahli Parlimen Bakri dari DAP, Yu Biyin mencadangkan agar undi percaya itu diadakan esok di Parlimen. Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran turut mempersoalkan mengapa Perdana Menteri tidak dapat membuktikan bahawa dia mempunyai majoriti hari ini. Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee menganggap rancangan Muhyiddin sebagai taktik penangguhan yang akan memanjangkan krisis politik yang berterusan. Beliau turut menyatakan kebimbangan bahawa penangguhan itu akan menyaksikan lebih banyak tindakan melompat parti. Sementara itu, anggota Parlimen PKR dari Subang, Wong Chen, mencabar Muhyiddin untuk membuktikan dakwaannya dengan menyenaraikan anggota Parlimen mana yang berada di pihaknya.
Good morning, Jishua. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, Jishua. Membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat, semestinya dengan Good Morning Jishua. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Azalina Othman Said dijangka akan meletakkan jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Sumber memberitahu Malaysia Kini, Azalina meluahkan rasa kecewa dengan tindakan Putrajaya yang melumpuhkan Parlimen. Menurut sumber, Azalina berkata kuasa badan legislatif serta kuasa Speaker dan timbalannya untuk semak dan imbang kerajaan telah dibatasi eksekutif. Azalina juga kecewa dengan penggantungan Parlimen yang dilihat sebagai hakisan kepada demokrasi negara. Untuk rekod, anggota Parlimen Pengerang itu dilantik sebagai timbalan Speaker tahun lalu selepas pertukaran kerajaan. Azalina antara salah seorang pemimpin UMNO yang lantang menyelar penutupan Parlimen semasa darurat. Seramai 8 ahli Parlimen Pembangkang telah dipanggil ke IPD Dan Wangi hari ini bagi memberi keterangan berhubung cubaan memasuki Parlimen Isnin lalu. Antara yang dipanggil adalah Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh. Dan kami juga menjunjung titah diri yang bermulia dari Pertuan Agong dan selaku berkata bahawa kita perlu ke Parlimen untuk membahaskan isu-isu rakyat. Dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang tidak ada sokongan majoriti pun katakan bahawa dia perlu ke Parlimen. Kalau Perdana Menteri pun akui bahawa dia perlu ke Parlimen, apa salah kami yang ingin ke Parlimen? Sementara itu, Hannah menjelaskan ahli Parlimen sepatutnya dibenarkan masuk ke bangunan Parlimen memandangkan mereka mempunyai pejabat di situ. On Monday, I was supposed to attend 2 select committee meetings. One to be chaired by Datuk Sri Azalina for the Women and Children Select Committee. Another one is actually Standing Orders Committee to be chaired by Speaker. But very late notice we received that it was cancelled. And we didn't want to go to Dataran Merdeka, but we had no choice because all roads leading to Parliament were blocked. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian
Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari KiniTV.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.